الكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih lagi memungkinkan kita untuk kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kerja buat kita daripada kebaikan ianya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung balik. Kita sambung lagi hadis yang kita baca pada subuh tadi. Jadi mungkin ada yang ada pada kuliah subuh pada pagi tadi dan mungkin ada yang tak ada. Jadi hadis yang kita baca ni adalah hadis yang ke-29 daripada Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi hadis ni adalah berkisar berkenaan dengan pertanyaan Sayyiduna Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah. Dan Sayyidina Mu'az dia tanya dengan Nabi SAW, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Ya Rasulullah, khabarkan kepada aku apa dia amalan yang membolehkan aku dimasukkan dalam syurga, wa yuba'iduni 'anil nar, dan juga menjauhkan aku daripada api neraka. Dan lalu dijawab oleh Nabi SAW, laqad sa'alta an 'azimin. Kamu tanya ni wahai Mu'az, benda yang sangat besar, kata Nabi. Dan pasal apa pertanyaan Mu'az bin Jabal ni adalah pertanyaan yang besar? Kerana dia adalah soal berkenaan dengan kemuncak kepada kehidupan manusia. Iaitulah ketika mana manusia dibangkitkan sekali lagi di akhirat besok, maka tempatnya hanya dua sahaja. Sama ada di syurga
ataupun di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lalu Nabi SAW pun beritahu, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala alaih. Wahai Muaz, perkara yang aku nak sebut ni, kata Rasulullah, kalau dia dimudahkan oleh Allah kepada seseorang melakukannya, maka dia akan mudah melaksanakannya. Tuan-tuan, nak beritahu kat kita, ketaatan kita tak akan mampu buat, melainkan apabila kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu pada zikir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan, melainkan daya dan kekuatan itu adalah milik Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Nabi SAW menyatakan makna tidak ada daya dan tidak ada kekuatan, iaitulah manusia dia tidak akan mampu melakukan kebaikan, melainkan apabila dia dikuatkan oleh Allah. Dan seseorang tidak akan mampu menolak akan segala maksiat. Tuan-tuan, maksiat ni dia lagi besar lagi. Katanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah, meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah jauh lebih berat berbanding daripada ketaatan yang dilakukan oleh manusia. Tuan-tuan, kita nak buat baik ni ada ringan sikit. Apatah lagi kalau kita baca hadis-hadis berkenaan dengan fadail a'mal. Tuan-tuan, hadis-hadis fadail a'mal ni dia memberikan galakan kepada kita untuk kita lebih memperbanyakkan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang lebih termotivasi dengan hadis-hadis fadail seumpama ni untuk dia melakukan kebaikan dan ketaatan pada Allah. Tuan-tuan, kerana tu Ibnu Mas'ud kata, nak buat kebaikan ni dia berat, tetapi tidak seberat meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu Nabi SAW kata, benda yang aku sebut ni, kalaulah Allah mudahkan pada seseorang, dia mudah untuk melakukannya. Tuan-tuan, lalu Nabi pun kata, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Ini yang pertama. Yang pertama, kamu menjadi hamba dan kamu menyembah Allah, la tusyriku bihi syai'a, kamu jangan syirik dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ulama hadis menyatakan perkara pertama yang menjadi asas dan tapak seseorang dimasukkan ke dalam syurga Allah adalah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu akidah ni dia tidak ada khilaf yang banyak sebagaimana dalam fiqh. Tuan-tuan, dalam fiqh khilaf banyak. Kerana tu kalau kita tengok dalam fiqh ni, terutamanya cara kita nak mengambil pendapat. Tuan-tuan, ni siapa yang mengaji di kuliah syariah Islamiyah, maka dia tahu macam mana cara kita nak mengambil pendapat yang begitu banyak di dalam fiqh kita. Tuan-tuan, secara ringkasnya, bila banyak sangat pendapat ni, tuan-tuan, dia akan turun. Dia akan turun tengok apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga Imam Rafi'i. Tuan-tuan, bila bertembung dua pendapat ni, Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i, maka hendaklah didahulukan pendapat Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan apabila sesuatu masalah tak disebut oleh kedua-dua imam besar ni,
Tuan-tuan, dia akan turun pula kepada Al-Imam Ibn Hajar dan juga kepada Imam Romli rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, kemudian apabila kedua-dua ni tadi berkhilaf antara Al-Imam bin Hajar dan juga Imam Romli, dia berkhilaf, tuan-tuan, ulama menyatakan dahulukan pendapat daripada Al-Imam bin Hajar. Tuan-tuan, maka nak ceritanya apa? Di dalam fiqh ni dia ada keluasan supaya manusia mudah melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi di dalam bab akidah, dia cuma ada dua. Sama ada dia mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itu kata Al-Imam Ibn Ruslan rahimahullah taala di dalam matan Zubat dia. Tuan-tuan, kata Imam Ibn Ruslan, awwalun wajibin 'alal insani, seawal-awal yang wajib ke atas seseorang insan itu ma'rifatul ilahi bistiqani, hendaklah dia mengenal kepada Tuhannya dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tambah lagi, wan nutqu bi syahadataini i'tubira, dan bila mana dia dah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyebut pula dua kalimat syahadat. Tuan-tuan kena sebut dua kalimat syahadat ni. Li sihhatil imani mimman qadara, untuk sahnya iman bagi sesiapa yang mampu untuk menyebutnya. Tuan-tuan, maka kerana itu dalam soal akidah kita tak sewenang-wenangnya menjerumuskan akidah kita kepada kekufuran. Kenapa? Dia menjadi asas dan tapak masuknya seseorang itu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Nabi kata lagi, wa tuqimus salat, dan hendaklah kamu mendirikan sembahyang, kata Nabi. Kata ni amalan yang boleh membawa seseorang masuk dalam syurga dan dia akan jauh daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, hendaklah dia mengeluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan hendaklah dia berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan yang terakhir hendaklah dia naik haji ke Baitullahil Haram. Dan tuan, maknanya apa? Dia melaksanakan kelima-lima rukun Islam. Dan tuan, rukun Islam ni walaupun dia cuma ada 5, tuan-tuan, tapi kita kena faham dia adalah rukun. Tuan-tuan, rukun ni makna apa? Disebut di dalam kitab-kitab fikih. Tuan-tuan, yang dimaksudkan dengan ruknun ianya adalah al-amud. Dia adalah tiang kepada agama itu sendiri. Tuan-tuan, sebab itu di dalam rukun ni, baik rukun Islam, baik rukun iman, tuan-tuan, dia tak boleh kurang walaupun satu. Tuan-tuan, katalah rukun Islam ni kita beriman dengan 4 perkara, tolak satu saja, tuan-tuan, dia tak sebagaimana matematik. Kalau matematik 5 tolak 1, ya, jawapannya adalah 4. Tuan-tuan, tetapi sistem rukun, kalaulah rukun ada 5, kita beriman 4 dan tolak 1, tuan-tuan, jawapannya adalah kosong. Maknanya tidak ada keislaman kepada seseorang tersebut. Baik. Kemudian Nabi SAW kata lagi, summa qal, kemudian Nabi kata lagi, ala adulluka ala abwabil khair, nak tak wahai Muaz, aku tunjuk pula kepada kamu pintu-pintu kebaikan. Tuan-tuan, maknanya setelah dia melakukan benda yang diwajibkan pada syarak,
Tuan-tuan, benda yang diwajibkan pada syarak lebih besar pahala daripada benda yang disunatkan. Kerana tu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Tuan-tuan, kata Imam Ghazali, benda yang diwajibkan pada syarak yang ni ra'sul mal, dia adalah modal. Tuan-tuan, sebab itu benda yang wajib ni pahala dia lagi besar lagi daripada benda-benda yang hanya disunatkan pada syarak. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, benda yang disunatkan pada syarak itu adalah keuntungan daripada modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka Nabi SAW kata, ala adulluka ala abwabil khair? Nak tak wahai Muaz, aku tunjuk pula pada kamu pintu-pintu kebaikan. Tuan-tuan, ulama hadis kata, benda yang Nabi nak sebut selepas ni ianya adalah benda yang disunatkan saja. Tuan-tuan, maknanya apa? Kita kena combine antara benda wajib dengan benda sunat. Tuan-tuan, kalaulah wajib ni tak berapa sempurna, dia akan disempurnakan dengan amalan-amalan yang disunatkan pada syarak. Tuan-tuan, sebagai contoh sembahyang, kata Nabi SAW, awwalun ma yuhasabu bihi al-abdun as-salah, kata Nabi. Benda yang pertama yang akan dihisap oleh Allah nanti pada hari akhirat besok adalah sembahyang seseorang. Tuan-tuan, Allah Ta'ala nak tengok benda yang pertama sekali, bila mana dihisap seseorang manusia, sembahyang dia. Tuan-tuan, bila dicek sembahyang dia, tengok-tengok sembahyang tak sempurna. Tuan-tuan, wal'iyyazubillah. Tuan-tuan, sembahyang dia tak sempurna. Lalu Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, Allah memerintahkan kepada malaikat supaya melihat kepada solat-solat sunat dia. Tuan-tuan, kalau adalah solat-solat sunat yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala kata, tampung mana-mana kecacatan daripada sembahyang wajib yang dia laksanakan. Tuan-tuan, kerana tu dalam hadis ni Nabi SAW beritahu pula pada Muaz, wahai Muaz, kamu nak tak aku tunjukkan pula pada kamu pintu-pintu kebaikan? Baik, apa dia pintu kebaikan? Pertama, Nabi kata, as-sawmu junnah. Puasa itu adalah pendinding, kata Nabi. Tuan-tuan, yang pertama Nabi kata puasalah. Tuan-tuan, banyak manfaat daripada puasa ni. Nah, sehingga kan Nabi SAW kata, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj, kata Nabi. Siapa-siapa yang ada kemampuan dan juga dia ada perbelanjaan untuk dia menikah, falyatazawwaj, maka kahwinlah, kata Nabi. Tuan-tuan, ni nak kena peringatkan juga, terutama pada orang muda kan. Nah, kahwin ya kahwin. Nah, tapi kahwin ni sebagaimana yang disebut di dalam kitab Al-Mishkan yang dikarang oleh Syekh Umar Al-Bamakhramah. Tuan-tuan, kahwin ni dia ada 5 hukum. Yang pertama adalah wajib, yang keduanya adalah sunat, ketiganya adalah haram, dan yang keempatnya adalah makruh, manakala yang kelimanya adalah harus saja. Tuan-tuan, maka kelima-lima daripada hukum ni ada dia punya argumen-argumen dia. Ada dia punya, kita kata apa ni, dia punya sebab-sebab dia. Kenapa dia menjadi wajib, sunat dan berikutnya. Baik. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang ada kemampuan, kata Nabi, falyatazawwaj, maka kahwinlah, kata Nabi. Tuan-tuan, tapi Nabi sebut, siapa-siapa yang tak mampu untuk menikah, tuan-tuan, farash ni dia merupakan nafsu yang paling besar Allah Ta'ala jadikan pada manusia.
Kata Nabi SAW, akbaru syahwat. Syahwat yang paling besar yang berada pada manusia ni, duduknya di tengah-tengah badan manusia. Tuan-tuan, betul ke tak? Betul. Jangan buat main-main. Tuan-tuan, saya dulu masa ialah kita mengaji kat Timur Tengah dulu ni kan. Saya masa mengaji dekat awal ni masa mengaji di Mesir, tahun akhir baru menikah. Tak apalah, itu boleh. Tak apa lagi. Bila mengaji kat Yaman, ni cerita dah. Bila mengaji kat Yaman. Bila mengaji kat Yaman, tuan-tuan, kita ni dengan hati yang tekad yang putih. Kita kata apa? Dengan orang perempuan ni, aku rasa nak pergi mengaji lagi, nak tambah lagi ilmu. Macam ni lah. Hang duduk dekat sini jaga anak-anak, kerja apa semua sekali, aku pergi mengaji. Tuan-tuan, pergi di Yaman cuma 2 minggu ya. Pergi di Yaman 2 minggu ya. Tuan-tuan, lepas-lepas 2 minggu beritahu dekat tok guru kata aku tak boleh. Duk teringat dekat isteri, duk teringat dekat anak-anak. Tuan-tuan, tuan-tuan, bukan kita seorang. Ramai lagi hak yang jenis macam tu. Rasa macam boleh tinggal tapi tak boleh. Lala sekali balik ambil depa tu bak mai sekali. Tuan-tuan, nak ceritanya apa? Kata Nabi SAW, syahwat yang paling besar sekali berada pada tengah-tengah badan manusia. Tuan-tuan, tapi Nabi SAW memberikan solusi. Nabi memberikan jalan penyelesaian. Kalaulah kamu tak boleh menikah kerana dengan 5 hukum yang kita sebut tadi, tuan-tuan, di atas kemampuan dan sebagainya, tuan-tuan, Nabi SAW kata falyasum, maka hendaklah kamu berpuasa. Kata Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi kata as-sawmu junnah, puasa itu dia adalah perisai, kata Nabi SAW. Sebab itu orang yang nak kawal dia punya hawa nafsu dia, perbanyakkan puasa. Kemudian dia kata lagi, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan bersedekahlah, kerana bersedekah itu dia menghapuskan segala dosa-dosa, kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana air yang memadamkan api, kata Nabi SAW. Tentu kita ringkas-ringkas ya. Kemudian Nabi kata lagi, wa salatur rajuli fi jawfil lail, dan salat seseorang di tengah malam. Tuan-tuan, lazimkan diri kita bangun pada tengah malam ni. Kerana kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendirikan salat malam ni ayyab'atsaka maqaman mahmuda, kata Allah, maka Allah akan membangkitkan engkau pada kedudukan yang sangat terpuji. Tuan-tuan, orang yang selalu sering bangun malam ni, dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama, kenapa dalam ni disebut sembahyang malam? Kerana kata ulama, sembahyang malam lebih hadir hatinya kepada Allah berbanding sembahyang pada waktu siang. Tuan-tuan, waktu malam siapa nak tengok kita ibadah? Tuan-tuan, waktu malam siapa dia yang nak dengar kita punya bacaan kita? Semua orang pada waktu tu tengah lena. Semua orang pada waktu tu dengan urusan masing-masing waktu malam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Amma, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan waktu malam itu untuk berehat-rehat, kata Allah. Tuan-tuan, jadi ulama kata sembahyang malam ni dia jadi mulia kerana apa? Malam tu tak ada siapa pun melainkan di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Summa qal, kemudian Nabi SAW summa tala, kemudian Nabi baca, tatajafa junubuhum 'anil madaja' hatta balagha ya'malun. Tuan-tuan, ayat ni tentang orang yang menjauhkan badan dia daripada tempat tidur dia kerana dia nak sembahyang menghadap Allah
Subhanahu wa ta'ala. Thumma qal. Kemudian Nabi kata lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi. Wahai Muaz, nak tak pula aku beritahu kepada kamu kepala bagi setiap perkara dan tiangnya serta puncaknya. Tuan-tuan, Masya Allah, Nabi hafal semua sekali ni kerana apa? Tuan-tuan, Nabi kasih kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah. Dan sebab itu pagi tadi kita sebut amalkan satu zikir yang mana Nabi SAW lepas sembahyang, Nabi pun menghadap kepada Muaz bin Jabal. Nabi kata, ya Muaz, ana uhibbuk, aku kasih pada kamu. Qul, katakanlah zikir ni aqabas salawat, setiap kali lepas daripada sembahyang. Tuan-tuan, amal ni pasal apa? Ulama kata Nabi sebut zikir ni kepada orang yang dia kasih. Sudah tentulah zikir ni adalah zikir yang sangat besar. Kerana apa? Kepada orang yang dia kasih. Tuan-tuan, zikir tu Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku supaya aku boleh zikir pada Engkau. Ya Allah, tolong aku supaya aku boleh bersyukur pada Engkau. Ya Allah, tolong aku supaya aku ni boleh mengelokkan ibadat aku kepada Engkau, ya Allah. Dan tuan, ni kasih sayang apa ni yang diberikan oleh Rasulullah kepada Muaz. Jadi qultu bala ya Rasulullah. Maka Muaz kata, ya aku nak tahu apa dia perkara tu. Qala, maka kata Nabi, ra'sul amri al-Islam. Kepala bagi segala perkara itu adalah Islam, kata Nabi. Tuan-tuan, sebab itu Islam merupakan nikmat besar daripada Allah kepada kita. Tuan-tuan, orang tercari-cari hidayat. Tuan-tuan, orang ni tercari-cari Tuhan dia. Sedangkan kita telah pun mendapatkan Islam secara percuma. Tuan-tuan, maka Islam dia adalah kepala bagi segala perkara ni. Wa amuduhu as-salah. Manakala tiang kepada Islam itu adalah sembahyang, kata Nabi. Wa dhirwatu sanamih, manakala kemuncak bagi segala-galanya al-jihad, iaitulah berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Thumma qal, ini yang terakhir. Kemudian Nabi kata lagi, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Wahai Muaz, nak tak aku beritahu pula pada kamu, semua benda yang aku sebutkan tadi ada satu yang menjadi pemilik kepada semua amalan ni. Tuan-tuan, apa dia? Maknanya amalan ni besar sangat-sangat. Tuan-tuan, amalkan benda ni. Qultu bala ya Rasulullah. Maka Muaz kata, ya aku nak ya Rasulullah, aku nak tahu apa dia benda tu. Fa akhadha bilisanih, maka Nabi pegang dia punya lidah dia. Wa qala, dan Nabi kata, kuffa alaika hadha. Wahai Muaz, tolong jaga lisan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, ulama hadis bila mana dia syarahkan perkataan ni, Nabi pegang lidah dia, kemudian Nabi kata, kuffa ala haza. Wahai Muaz, kamu jaga lidah ni baik-baik. Tuan-tuan, ulama kata daripada lidah lah kita ngumpat orang. Tuan-tuan, daripada lidah lah kita keluar perkataan yang diharamkan oleh Allah. Tuan-tuan, daripada lidah lah terjadinya permusuhan. Tuan-tuan, daripada lidah ni lah terjadinya kekufuran kepada Allah. Tuan-tuan, daripada lidah ni lah kita bercakap benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi kesan daripada lidah ni sangat-sangat besar. Jadi kata Muaz, qultu, maka aku pun kata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, takkanlah kita ni dengan apa yang kita cakap ni akan memasukkan kita di dalam dosa kepada Allah. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Sakilat
ka ummuka. Oh, malang sungguh mak kamu ni. Betul? Tuan-tuan, kalau kita ni senang cerita apa? Kalau kita cakap dengan orang ni benda mudah, kemudian dia tak faham, kita akan kata apa? La ilaha illallah. Hang tak faham benda ni. Lebih kurang macam tu. Tuan-tuan, Nabi kata pada Muaz, sakilat ka ummuka. Oh, malang sungguh mak kau ni, dia kata. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manarikhihim illa hasaidu alsinatihim. Adakah manusia itu dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dengan disembamkan wajahnya? Au qala, dan setengah daripada riwayat kata ala manakhirihim, dia masuk ke dalam neraka ni dengan diseretkan hidung dia, dimasukkan dalam neraka. Illa hasaidu alsinatihim, kerana kata Nabi mereka tidak menjaga lidah ataupun apa yang dihasilkan daripada lidah-lidah mereka. Tuan-tuan, jadi hadis ni adalah hadis yang begitu besar nilaiannya, dan juga pertanyaan Muaz ni adalah pertanyaan yang begitu besar kerana dia melibatkan soal syurga dan juga neraka. Jadi kita sama-samalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang kita sebutkan pada subuh tadi. Nabi SAW selalu berdoa pada Allah, wahdini wa yassiril huda li. Wahdini wa yassiril huda li. Nanti balik boleh tengok rakaman balik. Tak. Dan Nabi SAW berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kepada aku dan mudahkanlah petunjuk itu buat aku, ya Allah. Tuan-tuan, ulama menyatakan apa? Maksud daripada perkataan Nabi ni, Nabi minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya segala kebaikan ni boleh kat kita, supaya kita mampu dan kuat melaksanakan ketaatan tu, dan mudah-mudahan bila kita laksanakan dan amalkan apa yang disebut oleh Nabi SAW ni, kita dimasukkan di dalam syurganya dan dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup dulu setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.